Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terutamanya marilah kita bersyukur kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan usia kita. Malam ini dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan keberadaan kita pada saat ini di antara ibadah yang diterima oleh Allah, yang dimuliakan ahli jatan kuasa. Surah ini di atas usaha keras kalian untuk mengimarahkan rumah Allah. Didoakan ianya di antara ibadah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Seterusnya, para hadirin tuan-tuan yang dimuliakan, sebelum kita meneruskan bicara kita, di sini saya ingin merakamkan ribuan kemaafan kerana kita malam ini tidak dapat menelusuri kitab kita. Sebab saya risau sekiranya saya pulang ambil tak sempat sampai. Jadi saya terus datang ke surau tuan-tuan. Saya minta maaf banyak untuk malam ini. Jadi apapun, insya-Allah dengan kesempatan yang ada, perkara yang ingin saya ketengahkan malam ini juga berkisah tentang keimanan. Nukilan daripada kitab Al-Iman yang diketuai pengarangannya oleh Syekh Abdul Majid Az-Zindani hafizahullah, melalui bab yang dinyatakan oleh beliau, Al-Imanu wa haqiqatuh, iman dan hakikatnya. Kata pengarang, laqad bayyana Allah subhanahu li'ibadihi haqiqatal iman alladhi yaqbalu Allah bihi al-a'mal wa yatahaqqaqu bihi ma wa'ada Allahu al-mu'minin. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memperincikan kepada hamba-hambanya hakikat keimanan. Dengan iman, Allah menerima dengannya amalan-amalan hamba, maka dia berhak mendapat seperti mana apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada orang beriman. Okey tuan-tuan, poin daripada pengarang menyatakan iaitu iman menjadi syarat utama atas penerimaan amalan-amalan hamba. Dalam arti katanya, seorang yang tidak beriman kepada Allah, baik macam mana dia, kerja kebajikan yang sering dilakukan oleh beliau mengusahakan pengurusan jenazah secara percuma, van jenazah secara percuma, menghadiahkan bantuan makanan. Sekira mana dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, tidak diterima amalan yang diusahakan olehnya. Hal ini bersesuaian firman Allah Subhanahu wa taala, petikan daripada surah An-Nur, surah An-Nur juzuk 18 ayat 39. Firman Allah Subhanahu wa taala, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Dan mereka yang kufur, mereka yang kafir, orang-orang kafir, amalan-amalan mereka seperti mana fata morgana di tanah tandus. Disangka seorang yang sedang dahaga adalah air. Maka apabila ia mendatanginya, ia tidak mendapati sesuatu pun. Tuan-tuan, ayat ini Allah Subhanahu wa taala menukilkan yang mana orang kafir, amalan-amalan mereka digambarkan seperti mana fata morgana. Dia orang mengusahakan amalan, dia orang buat kebaikan, dia orang buat kebajikan, tetapi kebajikan yang diusahakan oleh mereka
Macam fata morgana. Disangka seorang yang dahaga adalah air apabila ia mendatanginya. Tengok air pun tak ada. Tengok pada jauh macam air, pergi dekat air tak ada pun. Tuan, ini adalah perumpamaan mudah daripada Allah memberi gambaran itulah amalan orang kafir. Dia orang sangka dia orang buat sesuatu, adalah sesuatu bagi mereka, tapi tak ada. Merujuk ayat di atas, hal ini bersesuaian melalui apa yang dinyatakan oleh pengarang. Iman menjadi syarat penerimaan amalan-amalan hamba. Hamba Allah, di antara syarat penerimaannya, mesti apabila seorang hamba itu melakukan amalan, pastikan dia adalah seorang yang beriman. Tidak beriman, ya, dia buat amalan kebajikan, dia melakukan amalan kebajikan, sebaliknya nilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala apa pun tak ada. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sesekali tidak menzalimi hamba. Kemudian kata pengarang, al-imanu i'tiqadun wa amal. Iman ianya adalah pegangan dan praktikal. Okey, sekarang kita beriman. Kita mengucap dua kalimah syahadah, kita kata kita beriman. Ya. Manakala kita juga berpegang perkara yang sama melihat kepada ucapan kita. Manakala yang ketiga semestinya diterjemahkan dengan praktikal. Ungkapan, pegangan, kita berpegang, dan mesti kita menterjemahkan bicara kita itu dengan amalan. Poin ini adalah poin yang penting, iaitu iman, tuan-tuan, mesti diterjemahkan dengan praktikal. Iman seseorang mesti diterjemahkan dengan praktikal, dengan amalan. Melihat kepada poin ini, ada orang yang berkata, saya beriman, tetapi dia tidak mendirikan solat. Dia beriman, tetapi tidak menutup aurat. Ini yang banyak. Dia tak menutup aurat, tetapi dia beriman. Ini macam mana, tuan-tuan? Tapi hati saya baik, katanya. Ini kita akan kaitkan nanti melihat kepada bicara pengarang. Bila kita lihat poin besar di sini, iaitu iman mesti diterjemahkan dengan praktikal, kita akan faham. Manakala sekarang pengarang ingin berhujah. Okey, kita ingin berhujah sekarang. Orang yang solat, orang yang tidak solat tapi dia kata dia beriman. Orang yang tidak mengeluarkan zakat, dia kata dia beriman. Orang yang tidak menutup aurat, dia kata dia beriman. Ini macam mana? Kata pengarang, dzalika li'anna i'tiqad al-qalb la yakfi liqabul al-iman. Demikian itu kerana sesungguhnya pegangan di dalam hati, kita berpegang, kita mengaku tadi, dan berpegang di dalam hati tidak memadai imannya diterima. Tak cukup. Hanya dia mengaku semata yang mana Allah itu adalah Tuhannya, dan dia tidak melaksanakan tuntutan agama, tidak memadai imannya diterima. Ya, betul, tuan-tuan. Macam tadi, seorang yang tidak menutup aurat sedangkan dia beriman, macam mana? Kata pengarang, tidak memadai imannya diterima. Dalam erti katanya, dia wajib menutup aurat. Tak kira siapa dia, baik pemimpin negara, baik isteri pemimpin negara, tak kira siapa, kewajipan kepadanya untuk menutup aurat tanpa terkecuali. Okay, sekarang pengarang ingin berhujah. Kenapa pengarang kata begitu? Kenapa pengarang kata seorang yang tidak melaksanakan tuntutan agama, tak kira apa jua tuntutan, dia tidak melaksanakan, tidak memadai, imannya diterima? Kenapa pengarang kata begitu? Kami nak dengar hujahan daripada pengarang. Okey, sekarang pengarang berhujah. Falaqad kana iblis mu'taqidan billah. Maka sesungguhnya iblis juga berpegang dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah itu Tuhannya. Okey, sekarang pengarang ingin berhujah. Kata pengarang, bila melihat kepada pegangan semata-mata, pengakuan semata-mata, iblis juga mengaku Allah itu Tuhan. Tetapi adakah dengan pengakuannya itu diterima dan menjadi saksi atas apa yang beliau bicarakan? Kejap.
Maknanya iblis mengaku ke Allah itu Tuhan dia. Ya. Hal ini merujuk firman Allah Subhanahu wa taala petikan daripada surah Sad juzuk 23 ayat 79. Sebelum kita pergi pada ayat 79, beberapa ayat sebelum itu saya ringkas, saya terjemahkan tuan-tuan. Yang mana tak kala diciptakan Nabi Adam, lalu diarahkan kepada sekalian makhluk untuk sujud kepada Nabi Adam, maka kesemua mereka sujud. Para malaikat kesemua sujud kepada Nabi Adam, melainkan iblis. Iblis dia tak nak sujud. Lalu iblis berkata, qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis berkata, aku lebih baik daripada dia. Engkau menciptakan aku daripada api dan engkau menciptakannya daripada tanah. Ini hujahannya, keengganannya untuk sujud kepada Nabi Adam. Sekarang dia berhujah di hadapan Allah. Bagi dia, dia lebih baik daripada api, Adam daripada tanah. Okey tuan, bila kita lihat hujahan daripada iblis itu, betul ke tuan-tuan? Betul ke api lebih baik daripada tanah? Ataupun api lebih kuat daripada tanah? Tak. Kalau kita lihat tuan-tuan, hujahan daripada iblis, kita katakan hujahannya juga adalah hujahan yang tak masuk akal sebenarnya. Tak masuk akal sebenarnya hujahan daripadanya. Tetapi kenapa dia berhujah? Ini kita akan melihat kepada ayat yang lain nanti, insya-Allah. Okey, sekarang tuan-tuan, atas keengganannya untuk sujud, dan dia berhujah di hadapan Allah, lalu Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada iblis dua kecelakaan. Yang pertama, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Allah berfirman, maka keluarlah engkau daripadanya, yakni pada syurga, maka sesungguhnya engkau di kalangan mereka yang direjam. Ini kecelakaan yang pertama. Bermula pada saat itu Allah timpakan kepada iblis dua kecelakaan. Yang pertama, dia keluar daripada syurga dan dia direjam. Yang kedua, wa inna alaika la'nati ila yaumiddin, dan sesungguhnya ke atas engkau laknatku sehingga hari kiamat. Dua perkara tuan-tuan. Iblis kena atas keengganannya tadi. Atas keengganannya ditimpa dua perkara. Yang pertama, dia keluar daripada syurga. Yang kedua, dilaknat sehingga hari kiamat. Tuan-tuan, atas apa yang menimpa dirinya, seperti mana jatuh ditimpa tangga tuan-tuan. Lalu dia pun berkata kepada Allah. Apa katanya? Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ayat 79 surah Sad juzuk 23. Iblis berkata, wahai Tuhanku. Kita tengok tuan-tuan, wahai Tuhanku. Iblis tak pernah mengaku dirinya Tuhan. Kita kena ingat pada ayat ini, yang mana dia berkata kepada Allah, wahai Tuhanku, maka berilah tempoh kepadaku sehingga hari kebangkitan. Kita tengok, ini permintaannya kepada Allah. Permintaan iblis kepada Allah supaya Allah memberi tempoh kepadanya sehingga hari kebangkitan. Apa maksud tempoh di sini yang diminta oleh iblis? Tuan-tuan, apa permintaan? Di antaranya iaitu dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tempoh supaya diberi peluang kepadanya untuk menyesatkan kita. Beberapa ayat selepas itu, qala fa bi'izzatika la'uwiyannahum ajma'in. Berkata iblis, maka demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka secara keseluruhannya. Ini janjinya. Atas peluang yang diberi oleh Allah kepada beliau, dia berjanji yang mana dia akan menyesatkan saya, tuan-tuan, ibu-ibu di rumah, tuan-tuan di rumah, secara keseluruhannya. Kemudian iblis menyatakan pengecualian. Ada mereka yang iblis tak mampu untuk menyesatkan. Siapa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, melainkan hamba-hambamu di kalangan mereka yang ikhlas. Ini iblis yang kata tuan-tuan. Iblis sendiri yang mengakui, iaitu dia akan menyesatkan semua melainkan hamba-hamba Allah yang ikhlas. Itu jadi tak mampu. Mudah-mudahan kita di kalangan hamba Allah yang ikhlas. Tuan-tuan, kita kembali semula fokus kita pada ayat 79.
Kata pengarang, jika hanya melihat kepada pengakuan semata-mata, iblis pun mengaku juga. Jika melihat kepada penyaksian semata-mata, syahadah semata-mata, tuan-tuan, asyhadu an la ilaha illallah, kita mengaku. Tetapi tidak ada praktikal, kita mengaku Allah itu adalah Tuhan kita. Tuan-tuan, iblis juga mengaku Allah itu Tuhannya. Dia pun mengaku. Jadi sekarang pengarang berhujah, jika hanya melihat kepada pengakuan semata-mata, maaf, tidak memadai diterima iman. Sebab jika hanya melihat kepada pengakuan semata-mata, iblis pun mengaku juga. Apa bezanya dengan iblis? Tidak melaksanakan tuntutan agama. Okey tuan-tuan, sekarang kata pengarang, wa ma'a dzalika faqad wasafahu Allah bil kufri litakabburihi an amalin ma amarahu Allah bih. Dan berserta dengan demikian itu, maka sesungguhnya Allah telah menyifatkan iblis dengan kekufuran atas keengganannya untuk melaksanakan tuntutan Allah. Tuan-tuan, sebab itu dalam bab ini kita jangan main-main. Apa yang Allah Subhanahu wa taala arahkan kepada kita, tuan-tuan, jangan kita main-main. Kita risau sekira mana perkara yang pernah ditimpakan kepada iblis ditimpakan kepada kita atas keengganan, kesombongan kita untuk melaksanakan apa yang telah diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala Allah menyifatkan iblis, kita lihat, illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin, suratul Baqarah ayat 34. Malaikat iblis di kalangan mereka yang enggan, sombong, dan adalah dia tergolong dari kalangan orang-orang yang kafir. Tuan-tuan, ini adalah ancaman. Ini adalah ancaman keras daripada Allah saat berbicara mengenai kedudukan iblis. Okey, kita lihat kata pengarang. Okey, sekarang kita faham. Maknanya dengan pengakuan semata-mata tak cukup. Tak cukup, tuan-tuan. Dia mesti melaksanakan tuntutan agama. Fal imanul haqqu idzan huwa alladhi yashtamilu ala, maka iman yang benar itu semestinya ianya merangkumi di atas beberapa perkara. Iman yang benar, mudah-mudahan kita ada iman itu, tuan-tuan. Iman yang benar, dia merangkumi di atas beberapa perkara. Yang pertama, al-aqidatu thabitatu allati la yukhalituha syak. Yang pertama, akidah yang tetap teguh, langsung tidak bercampur dengan keraguan. Okey, sekarang kita beriman kepada Allah, tuan-tuan. Jangan sekali walaupun terdetik dalam hati kita atas syak wasangka atas ketuhanan. Walaupun keimanan kita 99% sebagai contoh, 1% je ragu, tuan, jangan. Itu akan merosakkan iman kita. Mesti kita meyakini atas kewujudan Allah Subhanahu wa taala, dialah yang telah menciptakan alam ini, tuan-tuan, 100%. Tanpa syak wasangka, tanpa ragu. Yang kedua kata pengarang, al-amalul ladzi yusaddiqul aqidata wa huwa thamaratuha. Tadi kita berpegang dengan akidah yang tetap, tidak bercampur dengan keraguan. Yang kedua kata pengarang, praktikal, amalan. Amalan yang membenarkan akidah. Tuan-tuan, poin yang baik daripada pengarang, amalan yang benar, yang membenarkan akidah, itulah hasilnya, buahnya. Kenapa pengarang kata begitu, tuan-tuan? Okey, akidah kita, apa yang kita pegang, kita mesti menterjemahkan dengan praktikal, sebab itu adalah hasil daripada pegangan kita. Apa yang saya pegang, saya mesti terjemahkan dengan praktikal, kerana itulah hasil daripada iman saya. Okey tuan, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, saya wajib menterjemahkan dengan amalan-amalan sebagai seorang yang beriman. Kerana itulah nilaian, natijah, hasil atas apa yang saya pegang. Oh, maknanya iman seseorang itu dapat dinilai melihat kepada praktikalnya. Ya, semestinya. Iman seseorang, tuan-tuan, boleh dinilai melihat kepada praktikal. Dalam hadis diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullahu taala, waqad qala alaihi salatu wassalam, idza ra'aitumur rajul ya'tadu al-masajid fashhadu lahu bil iman. Sekiranya kalian melihat lelaki yang sering kali berulang alik ke masjid, maka saksikanlah mereka mempunyai iman. Macam tu, tuan. Bukan senang, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh hadir ke rumah Allah,
setiap waktu. Kan? Maghrib isyak tuan-tuan setiap malam ada di sini. Bukan sesuatu yang mudah. Sekiranya kalian menyaksikan lelaki-lelaki yang seringkali berulang alik ke masjid, maka saksikanlah dia mempunyai iman. Kenapa tuan-tuan? Di sini kita dapat melihat Rasulullah SAW meletakkan kepada kita batu asas, iaitu iman. Walaupun ianya berada di dalam kita tuan-tuan, ianya dapat dinilai melalui praktikal. Hanya melalui lelaki yang seringkali datang ke rumah Allah, pulang daripada rumah Allah, tuan, itu di antara nilaian iman yang digariskan oleh baginda alaihi salatu wassalam. Hanya dengan praktikal. Maknanya iman kita boleh dinilai dengan praktikal. Ya. Contoh tuan-tuan, kita selalu solat subuh lewat. Selalu 7 suku, 7.30, sebelum pergi kerja lewat dah tuan-tuan, kita selalu solat subuh lewat. Contoh tuan, itulah nilaian iman kita. Maknanya apa? Memang dalam keadaan lemah, dalam keadaan ada masalah, dalam keadaan iman kita tak kuat. Jadi dengan praktikal kita dapat menilai tahap iman kita. Dengar azan je tuan-tuan, kita semangat nak datang ke surau, tuan. Kita dapat menilai sekarang yang mana iman kita meningkat, iman kita dalam keadaan semakin baik bila kita merasakan sesuatu itu terdetik untuk melakukan kebaikan, tuan-tuan. Jadi iman kita dapat dinilai melihat kepada praktikal. Masing-masing kita tahu diri kita. Saya tahu diri saya macam mana, tuan-tuan. Ibu-ibu, kita tahu diri kita bagaimana. Kita sahaja yang dapat menilai tahap iman kita. Kemudian kata pengarang, al-imanu yazidu wa yanqus. Saya petik-petik je tuan-tuan, beberapa poin. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman bertambah dan berkurang. Okey, sekarang kita masuk pada bab yang paling popular tuan-tuan dalam permasalahan akidah. Di antara bab yang popular, iman bertambah dan berkurang. Tuan-tuan, akidah Ahlussunnah, wajib kita berpegang yang mana iman kita ada kala bertambah dan ada kala berkurang. Iman kita tuan-tuan tidaklah seperti mana iman para malaikat, stabil je, tidak bertambah, tidak berkurang, begitu je imannya. Tuan-tuan, iman kita ada kala bertambah dan berkurang. Kita lihat kata pengarang, wa hunaka asbabun tuqawwil iman fayazid. Dan di sana sebab-sebab. Sekarang kita nak tahu iman bertambah dan berkurang. Maknanya kita nak tahu, kejap-kejap, kami nak tahu juga apa faedah di sebalik kita mengetahui iman kita bertambah dan berkurang. Sebelum itu kami nak tahu dulu, apa faedah bila kami tahu iman bertambah dan berkurang, bila iman bertambah dan bila iman berkurang. Apakah faedahnya? Okey tuan-tuan, di antara faedah kita mengetahui iman kita bertambah dan bilakah iman kita berkurang, yang pertama iaitu tuan-tuan, ia menjadi motivasi kepada kita untuk mengekalkan diri kita dalam keadaan memelihara iman kita sentiasa meningkat. Dan kita cuba untuk mengelak melakukan sesuatu yang mengurangi iman. Kedua, di antara faedah kita mengetahui iman bertambah dan berkurang, kerana di antara nilaian seseorang itu mengakhiri kehidupannya dengan penamat yang baik, husnul khatimah. Nilaian dilihat saat imannya sedang meningkat. Tuan-tuan, husnul khatimah tuan-tuan, seseorang itu berhadapan dengan husnul khatimah, baik pengakhirannya, penamatnya yang baik, kematiannya yang baik. Tuan, ianya merujuk kepada saat imannya meningkat. Sebab itu kita nak tahu dengan apa iman kita meningkat. Kerana seseorang itu dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan imannya yang meningkat tuan-tuan, itulah kematiannya sebagai husnul khatimah. Begitu juga seseorang yang dijemput oleh Allah dalam keadaan imannya yang berkurang, imannya yang merudum, tuan-tuan,
itulah su'ul khatimah, pengakhiran yang tidak baik. Okey, sekarang kita masuk. Dengan apakah iman meningkat dan dengan apakah iman berkurang? Kata pengarang, hal ini merujuk firman Allah Subhanahu wa taala. Petikan daripada suratul Anfal, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Suratul Anfal ayat yang kedua, juzuk 9. Dan apabila dibacakan ke atas mereka ayat-ayat keterangannya, ayat-ayat keterangan Allah, bertambahlah kepada mereka keimanan. Ayat ini menyatakan kepada kita iman ada bertambah. Adanya bertambah. Adanya pertambahan iman, iaitu apabila dibacakan ayat-ayat Allah, kita dengar. Kita dengar Al-Quran je tuan-tuan. Kita balik rumah kita dengar Al-Quran, iman kita meningkat. Okey. Ayat ini berbicara kepada kita apabila kita mendengar ayat Al-Quran, iman meningkat. Ya. Okey tuan. Begitu juga melihat kepada bicara para ulama. Iman bukan hanya meningkat apabila kita mendengar Al-Quran semata-mata, bahkan meningkatnya iman, tuan-tuan, dengan ketaatan. Meningkatnya iman dengan ketaatan. Dalam arti katanya, saat kita melakukan ketaatan, ketika itu tuan-tuan, iman kita sedang melonjak. Sekarang, tuan-tuan duduk sekarang, sambil duduk untuk melaksanakan fardu isyak. Bukan kita bermaksiat, kita duduk di sini untuk melakukan taat kepada Allah, iman kita meningkat. Jadi apa jua perkara yang meningkatkan keimanan, tuan-tuan, ianya mesti dengan ketaatan. Hanya dengan satu yang taat, satu yang mendapat ganjaran pahala, tuan, meningkat iman. Tak kira apa jua. Contoh tuan-tuan, kita melakukan ihsan, berlemah lembut dengan anak-anak, kan, kita gosok kepala anak-anak kita, kita sayang anak-anak kita, tuan, itu juga taat. Itu juga taat. Apatah lagi kita memberi nafkah kepada keluarga kita, tuan, itu juga taat. Maknanya iman saya meningkat ke? Ya. Iman meningkat dengan ketaatan. Ada sahabat kita tengah sakit sekarang di Perlis, tuan-tuan. Sahabat kita tengah sakit di Perlis, jadi kita mengambil keputusan untuk nak ziarah dia. Bila nak ziarah dia, tuan-tuan, kita pun fikirlah kos lepas. Sekurang-kurangnya kena ada 600. Betul tuan-tuan, kena pergi utara kena ada 600 sekurang-kurangnya. Ialah dengan penginapannya lagi, dengan kos ulang aliknya lagi, minyak, tol, tu fikir lagi dengan anak-anak, tuan-tuan. Kita ni anak-anak macam anak-anak saya, tuan-tuan, dia kenal. Dia perhentian biasa dia tak nak, tuan-tuan, dia nak berhenti RNR. Bila berhenti RNR, tuan-tuan, dia tahulah dia nak order apa. Jadi kita fikir habis semua. Okey tuan, betul, ada kos lepas yang tidak boleh dinafikan. Tapi tuan, kita ingin melakukan ketaatan. Bila semua perkara taat, kita nak pergi ziarah sahabat kita, bukan maksiat, tuan. Ini di antara perkara yang meningkatkan iman. Iman kita sentiasa meningkat saat kita melakukan ketaatan. Jadi tuan-tuan, meningkatnya iman dengan ketaatan kita kias. Kita lihat perkara ni aku nak buat ni, dapat pahala ke dosa? Dapat pahala, tuan, teruskan. Aku nak buat ni, rasa macam berdosa je. Bila berdosa, macam mengurangi iman, tuan, jangan buat. Jadi apa jua perkara yang kita fikir ianya mengundang pahala dan redha Allah, tuan, iman kita sedang meningkat. Kemudian kata pengarang, wa hunaka asbabun minal ma'asi tud'iful iman. Dan di sana sebab-sebab daripada kemaksiatan ianya mengurangi iman. Maknanya iman kita berkurang dengan sesuatu yang berdosa. Sesuatu yang berdosa, tuan-tuan, iman kita berkurang. Tak kiralah apa jua, baik sekecil-kecil dosa sehingga sebesar-besar, apa jua dosa yang dilakukan, ketahuilah saat itu, tak kala kita sedang melakukan, iman kita sedang merudum. Kita tengah mengumpat orang ke, kita tengah buat apa jua yang berdosa, saat itu iman kita sedang berkurang. Hal ini merujuk hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Waqad qala alaihi salatu wassalam, wala yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Dan tidaklah sedang berzina seorang penzina itu
tak kala ia melakukan aktiviti penzinaannya, dia sebagai seorang yang mukmin. Mana apa tuan-tuan? Kenapa Rasulullah menyebut tentang seorang berzina pula? Seorang berzina sedang ia melakukan penzinaan, sedang ketika itu dia bukanlah seorang mukmin. Maknanya bila dia melakukan dosa besar tadi, dia terkeluar pada Islam ke? Tak tuan. Rasulullah mengaitkan tentang iman. Iman. Di sana tuan-tuan ada perbezaan di antara iman dan juga Islam. Muslim dengan mukmin berbeza tuan-tuan. Muslim dan juga mukmin berbeza. Setiap mukmin adalah muslim. Okey, tuan-tuan, setiap mukmin adalah muslim. Setiap orang beriman mesti dia seorang muslim. Dan bukan setiap muslim itu mukmin. Kejap. Itu kami tak faham. Bukan setiap orang Islam itu orang beriman. Ya. Dia ada orang dia hanya sekadar muslim je. Dia bukan mukmin. Dia muslim, tuan-tuan. Tetapi dia melakukan sekian yang bertentangan dengan keimanan. Ini sebagai contoh. Jadi hadis tadi berbicara kepada kita tuan-tuan, iaitu saat dia melakukan dosa besar tadi, kenapa dia bukan mukmin? Kenapa dia hanya muslim je? Okey tuan, kerana imannya sedang murudum. Tidak layak dinyatakan dia adalah seorang yang beriman. Hanya muslim sahaja. Sedang imannya murudum. Berpandukan hadis itu, tuan-tuan, natijah daripada apa yang dinyatakan oleh Rasulullah, tuan-tuan, iaitu iman berkurang dengan kemaksiatan. Dalam hadis yang lain, wala yasriqus sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Dan tidaklah sedang mencuri seorang pencuri itu, tak kala ia melakukan aktiviti pencuriannya, disebut sebagai seorang mukmin. Sama juga, hukumnya sama. Tengah dia mencuri itu tuan-tuan, imannya merudum, tak layak dia mukmin, dia hanya muslim je. Jadi melihat kepada hadis ini, Rasulullah SAW menyatakan kepada kita secara jelas, yang mana tuan-tuan, dengan maksiat, dengan dosa yang saya tuan-tuan kita lakukan, apa jua dosa, ianya mengurangi iman dan melemahkan iman. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan, melihat masa yang semakin mencemburui kita, di sini terdapat beberapa faedah yang ingin saya simpulkan hasil daripada awal bicara saya, iaitu yang pertama, iman menjadi syarat utama atas penerimaan amalan-amalan hamba. Seorang yang tidak beriman kepada Allah, maaf, tidak diterima amalannya. Di hadapan mata manusia dia nampak hebat, dia nampak mulia, dia nampak pemurah, tetapi di sisi Allah apa pun tak ada tuan-tuan. Yang kedua, dapat kita ambil hasil daripada bicara kita, iaitu iman mesti diterjemahkan dengan praktikal. Iman mesti diterjemahkan dengan amalan, kerana amalan itu menjadi nilaian iman. Yang ketiga, dapat kita ambil hasil daripada bicara kita, jika hanya melihat kepada pengakuan semata-mata atas keimanan tidak memadai, kerana iblis juga mengaku Allah itu Tuhannya. Iblis pun mengaku perkara sama, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima atas pengakuannya itu. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dia kufur. Keempat, iaitu iman kita ada kalanya bertambah dan berkurang. Bertambahnya iman dengan ketaatan dan berkurangnya iman kita dengan kemaksiatan. Jadi mudah-mudahan kita terus memelihara diri kita untuk terus melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya iman kita terus meningkat, dan semoga kita diberi kekuatan untuk menghindarkan diri kita daripada melakukan perkara yang menguat, yang boleh mengurangi iman kita. Kita risau tuan-tuan, sekiranya kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan iman yang berkurang, sedang melakukan maksiat, itu di antara tanda-tanda seorang itu mengakhiri kehidupannya dengan su'ul khatimah. Jadi wallahu ta'ala alam, saya mohon ibuan kemaafan sekiranya rungkai kata saya untuk mana-mana pihak atau ungkapan saya untuk peribadi tuan-tuan. Ibu-ibu, saya mohon ibuan kemaafan atas ketelanjuran budi bicara. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.